Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, syukur kita bersua sekali dalam Malaysia hari ini. Edisi hari Khamis 16 Januari 2014. Dan saya Zaim bersama juga Syazrul Diana dan juga Fetri Yahya di ujung sana. Kita akan lihat di kawasan kita hari ini dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Rasa macam bukan saya MHI bagi ni Wani. Oh, rasa macam berada di mana ni sekarang Zaim Helmi? Dia macam di taman yang cukup indah sekali. Ya, kita ni kalau bekerja di pejabat sebagainya, kita kekurangan oksigen daripada tumbuhan hijau. Betul. Jadi sesekali kita menghirup udara segar ni cukup untuk menambahkan oksigen dalam badan. Kerana tumbuhan hijau ini akan membebaskan oksigen dan menukar karbon dioksida tu kepada oksigen dan memberikan kita satu udara yang segar supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan lebih baik. Apapun, Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Diharapkan hari ini berjalan dengan lancar, hari Khamis yang penuh barakah ini. Apa saja yang kita lakukan harapnya dapat diberikan menjadi manfaat kepada kita semua. Cuba-cubalah kita lakukan kebaikan. Apa saja yang dilakukan itu adalah kerana Allah SWT. Betul, dan hari ini kita akan mengetengahkan tentang topik amalan cocok tanam di rumah berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Fetri Yahya, Assalamualaikum. Salam dan kita juga rasa begitu indah sekali hari ini kehijauan kerana kalau kita perhatikan kalau saya ada baca satu kajian kalau masa sakit di hospital kalau duduk di tepi tingkap dekat dengan pokok-pokok, peratusan untuk semua itu lebih tinggi berbanding mereka yang mungkin berada di tempat yang lain. Jadi menambahkan bahawa kita dan alam tak dapat dipisahkan. Ada simbiosis yang begitu baik sekali. Kalau kita bayangkan dalam semua aspek kehidupan ya, kalau rumah Zaim lah katakan ada lipas, cicak, kemudian ya tikus ya. Berbanding dengan tumbuhan yang begitu hijau, ada ikan yang bergerak, bunyi air pancut yang begitu tenang. Secara tidak langsung pun memang memberikan aura. Memang itulah ya, kalau kita stres dan sebagainya, lihat kepada tumbuhan hijau, lihat kepada benda yang berbunga, akan ada perbezaan. Memang itulah. Memang kita tak nampak mata kasar, tak nampak pun apa yang keluar, ada macam titik-titik tak ada pun kan. Tapi kerana Allah telah menciptakan, memang ada suatu kuasa yang begitu indah antara manusia dan juga alam. Hari ini saya berbanggalah dapat bersama dengan kehijauan. Rasa macam nak bawa semua masuk ke bilik kerana kehijauan ini adalah satu anugerah yang tak terhingga. Sebenarnya apabila masuk ke set pagi ini, saya rasa sangat luar biasa sekali suasananya, moodnya juga berbeza. Kalau sebelum kita masuk kita nak terus bertugas, tetapi apabila melihat kehijauan yang ada di set ni secara tidak langsung, ia bagaikan satu terapi pada pagi ini. Tenang sedikit. Okey, di tangan saya ini ada ikan laga, antara spesies yang digunakan untuk diletakkan dalam pasu ataupun tanaman air lah. Ataupun hydroculture. Selain ikan laga ni, ikan lain juga yang boleh digunakan untuk tanaman hydroculture ialah ikan sepat dan sebagainya. Kerana saya difahamkan ikan laga ni merupakan ikan yang boleh tahan lama untuk hidup dalam tanaman hydroculture ni. Kalau kita cakap seronok pasal pengalaman manis pahit dan sama, kita nak cerita tentang pengalaman baru kita boleh amalkan di rumah kita tentang hydroculture. Dan kita bersama dengan Puan Khadijah Surif ini, selaku usahawan tanaman hidroponik. Sekarang daripada hidroponik sekarang dah beralih kepada hydroculture pula. Hydroculture ni dievolusikan daripada hidroponik kan? Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana ianya dievolusikan daripada hidroponik ke hydroculture? Pada peringkat awalnya saya belajar melalui hidroponik. Saya jadi usahawan lah kan. Daripada pengalaman saya daripada hidroponik tu, jadi saya cuba kembangkan melalui hydroculture. Daripada baja tu lah kita cuba dengan ikan, dengan pokok-pokok di dalam tanah kan. Jadi saya cuba kembangkan melalui revolusi dalam pembajaan hydroculture. Daripada pokok tanaman tanah tu kita olahkan dia, masukkan dalam satu bekas kaca, di mana kaca tu kita letakkan baja, di mana ikan tu boleh hidup dalam air baja tu lah. Mana baja tu tak ada racun. Asalnya hidroponik tu hobi ke atau memang bercita-cita nak menjadi usahawan? Asalnya saya jadi membantu pada suami saya, jadi sebagai hobi pada awalnya dulu. Selepas tu kita jadi tumbuh minat pula untuk kita menanam lah. Lama kelamaan kita jadi macam seronok lah. Tadi Puan Khadijah ada katakan untuk kita mulakan hydroculture ni kita kena educate pokok tu dulu, tanaman tu. Bagaimana proses itu dijalankan? Maksudnya daripada tanah tu ke air. Bukan semuanya boleh hidup dengan air semata-mata kan? Dia ada certain pokok lah. Kita kena pilih macam pokok yang untuk dalam indoor kan. Katakan pokok di luar tu kita pilih pokok yang indoor yang dia tak perlu banyak matahari ya. Di mana sebab apa kita gunakan dia untuk yang tak dalam dia perlukan cahaya yang sikit lah, dalam 10% kan, dalam 10% lah.
Jadi kita pilih pokok yang kehijauan dia tu yang biasa. Lepas tu kita olahkan dia dalam baja lah tu. Kita cuba dulu lah. Lepas tu kita terus masukkan dalam bekas yang cantik lah, bekas yang bertakung. Lepas tu kita letakkan tempat yang sesuai lah. Ini bagus ya Wani, saya pasti sebab kalau mereka yang tinggal di agak kawasan perumahan yang agak beruang kecil, tidak bagus sebab dua dalam kondo. satu. Jadi anda tidak perlu asingkan pokok tumbuhan dan juga akuarium ikan. Di dalam satu jadi macam satu hiasan sangat menarik sebenarnya. Baca, kan? Kalau melihara ikan pun tak perlu beli tumbuhan lain. Tak perlu, Kita boleh tanam sendiri. Kita nak tanya lagi Bang Rijal banyak tentang Kalau di depan agriculture kita ni pokok hiasan, di sebelah Fitri pula? kanan ada pokok yang boleh jadikan Betul, makanan. saya kuat bau daun kesum saya. Bersama dengan Cik Ahmad Yahya, usahawan tanaman hidroponik dan juga katanya pengguna tegar tanaman hidroponik, Cik Faisal Yunus ya. Ya, saya. Baik, hari ini kita bawakan beberapa jenis tumbuhan. Kita ada tadi bau daun kesum dah kuat tadi. Pokok apa ni mungkin dapat Cik Ahmad Yahya terangkan yang sesuai untuk di hidroponik kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Cik Fitri ya. Di sini ya, di mana kami bawa berbagai jenis herba tanaman, iaitu tanaman herboponik, hydroculture dan kita baji cecair. Ini produk kita. Okey. So jadi macam ni, terlebih dahulu saya nak terangkan apa dia hidroponik. Ya. Hydro tu adalah air. Ya, ponik tu dia bekerja. Iaitu tanaman bekerja dalam air. Itu hidroponik. Itu tanaman yang tidak menggunakan tanah. Ya, pelbagai jenis tanaman yang boleh tanam. Ya. Okey. Dan satu lagi hydroculture. Hydroculture adalah air. Culture tu kita tanaman tu kita culturekan sesuai hidup dalam air. Itu berbeza. Beza dia macam ni. Hidroponik dia ada basic medium. Ya, dia memulakan macam ni. Alatan Medium hidroponik. contohnya? Contoh medium ya. okay. Yang penting dia punya macam medium ini benang salah satu media. Ya, ini dia. Jadi kita ada alatan-alatan seperti takung, penutup, syau pencukat. Yang penting adalah baja dia. Macam ni ya. Baja dia macam ni. Iaitu macam ni untuk 10 kali tanam. Okay, dia memang dipackage-kan ya? Yes, ini rumusan khas untuk semua jenis tanaman. Kalau Saya kita tarik dengan konsep tu tanaman tanpa tanah, Ya, 3T, kemudian 3T. Tanam, tinggal dan tuai. Dan tuai, Praktikal lah untuk sesuai kehidupan di Yes. Samanan ni. Okey, pada Cik Faisal, apa perkara pertama yang membuatkan tertarik untuk terlibat dengan hidroponik ni? Ya, okey. Saya terima kasihlah. Mungkin saya ni yang bertuah pengguna hidroponik Tegal ni. Sebab saya dah 10 tahun. Oh, lama ni. Okey. Pada mulanya dengan 4 takung, hari ini ada 10 takung. Yang ni untuk penjimatan keluarga. Pada mulanya kalau nak terlibat yang ni, kalau saya masa baru berkahwin dulu, masa belum jumpa benda ni, jadi bila mak bapak saya datang kat rumah, yang pertama dia bawa saya serai apa tu ni semua untuk tanam. Betul. Supaya jimat. Lepas tu saya berpindah. Bila saya berpindah ke rumah yang apa tu apartmen, jadi saya tak ada tanah. Bila tak ada tanah saya jumpalah benda ni. Jadi saya mula. Jadi tidak ada alasan kalau tak ada tanah yang kita tak boleh nak bercocok tanam. Memang menjimatkan pada saya. Okey, penjibatan satu. Kemudian dari segi penjagaan, sekarang dia tak nak komitmen ya. Yes. Mungkin jadi apa yang perkara yang mungkin rasanya lebih mudah yang dapat sesuaikan dengan kehidupan yang sibuk di bandar ni. Okey, Cik Fitri ya. Okey, dia macam ni. Apa yang saya nak tekankan di sini, ini adalah satu pembaruan yang kita namakan revolusi minda pertanian yang kita nak fokuskan. Okey, maksud dia revolusi minda pertanian tu skop pertanian agak besar. Jadi yang khusus kepada hidroponik ni, contoh kalau dulu kita rasa Cik Fitri kan, kalau rasa-rasa pakaian macam kita ni, kita nak ke bercocok tanam kalau gunakan secara konvensional. Nak perlu bercangkul. Itulah dia. Kan? Jadi kalau kita orang buat macam tu, saya rasa mungkin tak betul orang tu tak. Sekarang dengan tanaman hidroponik ni, kita tak malu Cik Fitri. Kita boleh tanam pelbagai jenis tanaman. Ni kan selain daripada konsep 3T, tanam tinggal tuai, kalau orang dulu kata, saya tak boleh tanam lah, saya bukan green finger. Dalam kaedah hidroponik no such thing, tangan panas ke apa. Kan Jadi dia boleh sesuai untuk semua jenis tanaman. Macam contohlah Cik Fitri tadi tanya, apa jenis tanaman? Contoh, ini tanaman bangun-bangun. Bangun-bangun ya. Bangun-bangun. Ini bangun-bangun ni, dia ni kalau Cik Fitri rasa bau dia, memang sedap. Ini untuk obat batuk.
Okey. Biasanya tumbuh di kampung-kampung kan, di ujung orang buat tak tahu kan. Ya. Yang ini Cik Fitri ini satu tanaman baru yang saya dapat, yang saya nak komersialkan adalah ni kita panggil sabung nyawa. Ya. Ni baru ni. Dia sabun nyawa saya panggil mungkin sabun nyawa batik. Kalau dia punya yang sebenarnya sabun nyawa dia, yang ini dia. Ni yang biasa yang kita dapat ni dia sabun nyawa. Cik Fitri. Ini yang kita buat ulam, boleh tu makan je ni. Oh, okey. Makanan nasi panas Yes. Kita ada misal ni mint, pudina, kita ada misal kucing. Misal kucing. Ini dia. Kita buat Semuanya jenis tumbuh tanaman. secara hidroponik Tumbuh secara hidroponik. Cuma saya nak beritahu contoh. Salah satu herba yang mungkin yang apa ni bagi kita as a layman kita selalunya kita ingatkan ini sayur. Ya. Ini kangkung dia sebagai yang kita panggil convolvulus. Tapi sebenarnya ini merupakan herba. Kalau tengok di internet ini merupakan tanaman seolah herba ajaib. Ya. Nilai dia tinggi. Kalau kita sok kata ni dalam minda kita kata kangkung ni mungkin terbiar kat longkang kan. Ini kalau contoh bayangkan Cik Fitri dengan kaedah cutting macam ni cuma cocok. Ya, dia akan hidup. Betul, dan juga pegaga di depan lebih pegaga macam mana dari segi kesuburan dia. Okey. Kita ke depan Pak. Ini pegaga ni saya nak buat perbandingan sebenarnya. Kangkung dengan pegaga dia punya khasiat dia terlalu banyak. Contoh yang ni tanaman pegaga Cik Fitri. Ini kita panggil tanaman pekerja gunakan konsep hydroculture. Ya. Masuk hydroculture Cik Fitri. Tu pembinaan ulam tu mungkin Fitri boleh demo tu makan dia. juga. Boleh tengok. Fitri rasa sikit. Ini dia. Sedap tak apa Fitri? Mesti ada sambal sedap. Ada sambal. Ya kan? Jadi kalau dia kita boleh buat kosmetik, makanan, minuman berbagai, makanan binatang. Kalau makanan binatang kalau kita olahkan dia boleh jadi makanan herba. Ikan herba. Mesti nak cuba Zaim dan Syazwani lah rasa sikit. Nampak Fitri makan macam sedap kan. Sebab Zaim ni budak bandar. Dia tak pernah mengamalkan mungkin ke mengamalkan juga. Cuba nak try. Untuk awak. Saya ambil satu gasing macam bunga lah. Rasa bukan untuk hiasan ya. Siapa nak lagi? Yang muntah dah lah ya. Sebab dia Bau biasa dia kita sedap makan. Segar sekali. Dari segi mungkin hidroponik dengan tanaman biasa, Ya. apakah mungkin akan mengurangkan rasa ke mengurangkan apa ke macam mana? Dia sama. Sama? Ya, dari segi rasa dia, dari segi khasiat dia memang sama. Contoh kita ambil macam tadi pegaga kan, dia boleh untuk makanan untuk minda. Kan? Untuk kencing manis, darah tinggi, ini dia berbagai jenis ni. Kosmetik kita boleh buat. Sama juga dengan kangkung saya kata. Cuma bayangkan kalau contoh kan macam sama juga pegaga dengan Tu depan tu daun pandan ke apa? Yes. Daun pandan yang sana tu tadi. Yang sana tu. Tapi kenapa daun pandan dia lebih halus kalau berbanding dengan yang tanam di tanah? Tak, dia sebenarnya dia besar. Ini dia anak pokok dia daun pandan. Macam ni katakan. Kalau bayangkan yang ini kalau kita buat bertingkat-tingkat. Kalau 5 tingkat dia punya hasil. Kalau kita contoh tanaman secara konvensional, kita tanam satu ekar, kita dapat hasil untuk satu ekar tak Cik Fitri? Cik Faisal memang betul-betul nak guna untuk diri sendiri ke memang ada juga jadi peniaga sekarang ni? Tak ada, saya memang betul-betul ada ni. Jadi kami tubuhkan satu kumpulan yang kita namakan Alam Hidroponik. Okey. Jadi sebenarnya untuk menjimatkan benda asal seperti cili, serai, daun pandan, yang ni memang kita tak beli. Grup kumpulan-kumpulan kita ni memang tak Pernah beli. tak eksperimen pokok-pokok yang tak sesuai untuk hidroponik tapi buat juga? Ada. Contoh? Contohnya macam tembikai kan kita letak aje kita rupanya dia hidup. Ada banyak lagi kita cuba lah. Cili pun dekat marah cili. Semua ada. Cik Fitri, Memang menjimatkan. kelebihan tanaman hidroponik Memang tak beli. boleh masak terus. Ya, memang tak boleh. Boleh bagi kawan Kelebihannya lagi. apa, Cik? Okey, satu lagi kelebihan tanaman hidroponik. Contoh, tanaman yang terdapat di luar negara. Seperti contoh kalau orang Arab, kalau Cik Fitri Arab, kalau pergi ke Arab orang kata ada satu jenis tanaman yang dinamakan jaljil. Jaljil ni tanaman yang hebat. Minta maaf kita kata this is lebih hebat daripada tongkat ali Ditanam di bawah rumah yang jaji tu kata katil. kalau dia kata macam ni kalau perempuan kata kalau if a woman knows about this they will plant under the bed. Okay. Ini pengalaman saya di mana ada seorang Arab approach me. Dia tak percaya kaedah tanaman ni. Bila dia kata boleh tak ditanam jaljil? Saya kata what is jaljil? Dia kata satu tanaman ni. Saya kata boleh tak dapat benih? Jadi bila dia bawa benih, saya suruh isteri saya tanam. Kemudian isteri saya tanam dalam sebulan tumbuh jaljil. Saya buang air, saya jumpa dia.
dia menjerit subhanallah, dia tu ambil dia makan. Lepas tu dia panggil wartawan daripada negara Teluk, 7 negara tu Alumni Nisab Khabar, interview isteri saya, keluar dalam tu. Jadi maksud saya di sini, tanaman yang commercial value daripada luar-luar negara kita boleh bawa, kita boleh tanam gunakan kaedah ni. Kalau di tanah tak boleh. Ini kata ya. Sama juga dengan macam ni kan. Tanaman-tanaman yang kata kalau kita western food kan, basil. Basil ni satu yang nilai tinggi. Tapi kalau kena kaedah ni Cik Fitri, dia punya tinggi, dia punya kita boleh buat, kita potong dia akan naik. Sama juga dengan bayangkan sama juga dengan kangkung ni. Kita tuai Cik Fitri, kita tuai minggu depan, setiap minggu kita boleh makan. Cepat. Ini. Baik, kita sambil-sambil itu kita selang serikan dengan hiasan. Hiasan pula Fitri ya. Tadi saya tarik ikan sebenarnya. Nak makan lagi ke Fitri? Silakan. Sebelum pada ikan tu memang saya percaya daun gage tu memang dimakan bersama dengan nasi Arab kalau di negara Arab, dan memang disukar untuk kita perolehilah. Jadi kita berbalik pada ikan ni. Saya nak tanya pasal ikan ni. Ni saya katakan kalau bukan semualah jenis ikan yang boleh hidup di dalam siap mengatakan tanah ni, kata Kuat Adi, kalau lumut tu akan mematikan. Jadi ada ikan tertentu yang boleh kita gunakan. Ikan mas boleh? Sebenarnya ikan yang gunakan ikan jenis ikan air tawar tapi saya lebih suka gunakan ikan pelaga. Sebab ikan pelaga ni dia makan jentik. Ikan lain tak makan? Ikan lain tu ada yang macam ikan puyuh tu ada. Tapi saya suka ikan laga ni, dia tahan lama. Kalau saya pergi outstation ke, katakan 1 minggu saya tak bagi dia makan kan, dia boleh makan macam lumut-lumut daripada pokok tu lah. Maknanya kita senang jaga kalau Senang. kata tuan rumah tu kalau keluar outstation ke tak payah pergi makan lah. Kita tak payah nak siram. Jadi, kan. Kalau ikan ni perlu disesuaikan dengan air yang ada baja ke ataupun boleh terus? Sebenarnya ikan ni kita mula-mula kita kena bancuhan baja tu, kita adalah sukatan dia lah. Satu tutup kita bancuhkan dengan 2 liter air kan. Dalam 2 liter tu kita boleh bebas lah nak katakan tanaman tanah pun boleh gunakan baja ni. Jadi bila kita dah buang katakan tanah daripada pokok, daripada tanah tu, kita buangkan tanah tu, bersihlah dengan perlahan-lahan, jangan terlalu kuat kan. Jadi kita letakkan dalam bekas yang kita suka tu, kita masukkan batu kan. Masukkan batu sebagai hiasan lah. Lepas tu kita letakkan je lah yang ikan yang kita suka tu. Ikan tu kita letak kemudian bukan maksudnya letak ikan kemudian dulu atau pokok. Kita letak kemudian lah ikan tu. Jadi Puan Khadijah nak tunjukkan sedikit mungkin. Boleh kalau saya nak masukkan ikan boleh ni. lah, boleh kita angkat. Jangan sampai ikan tu lompat ni. Diam. Boleh terus masukkan. Dia masuk je tu. Okey. Dia dah siap dengan air baja. Okey. Ikan masuklah dalam ni. Dia duduk kat hujung. Dia malu. Baja jago ni. Tak mesra ikan. Dia malu. Malu Alhamdulillah barangkali. masuk dah kehidupan yang baru. Itu yang pentingnya macam akar dia ni kita jangan rendam terlalu atas sangat. Maknanya paras akar bawah ni saja. Kalau ada akar yang lebihan tu buang. Tak perlu buang, kita rendamkan saja. Apa yang penting kita rendamkan jangan terlalu dalam. Mana akar pangkal dia saja yang kita rendamkan. Just lepas tu kita letakkan sajalah. Letakkan maknanya bila kita ada batu tu makna supaya dia jangan terlampau dalam sangat. Jadi itu kegunaan batu tu selain daripada hiasan. Dari kan. segi penukaran air macam mana? Kita tak perlu pertukaran selalu. Kita top up saja. Bila nampak air tu berkurangan, kita top up je lah. Oh, tak perlu cuci setengah akuarium kan, kita perlu cuci. Biasa akuarium ikan tu banyak. Ini ikan hanya seekor. Dia tak banyak, tak remeh sangat lah. Dia tak keluarkan najis yang banyak. Jadi tak perlu kita tambahkan air. Maksimum berapa ekor ikan boleh kita letak dalam? Kalau ikan laga dia tak boleh macam berkawan berdua. Dia hanya seekor saja. Kalau ikan sepat kita boleh 2-3 lah. Ekor yang besar ni memang boleh tak 2 ekor ni. Tujuan ikan ni sebenarnya tujuan ikan kita letak dalam kaedah di hidroponik hydroculture sebenarnya satu, kita nak letakkan ikan tu kita menggunakan nutrients iaitu baja. Kita nak menunjukkan yang kata baja yang kita gunakan tak hazardous, tak berbahaya pada kesihatan manusia. Selain daripada tu, dengan adanya ikan masuk dalam takung hidroponik dalam hydroculture kan menunjukkan insya-Allah jentik-jentik tak membiak. Mengatasi masalah jentik-jentik. Hanya Cik Fitri. Banyak sikit dia punya
ilmu ya kita perolehi. Ya. Jadi ada sebarang website boleh dirujuk untuk dapatkan mungkin asas kepada hidroponik. Mungkin Cik Ahmad Yahya ada sebarang website? Okey, sebelum tu kita selain daripada tu kita sekarang tengah buat kempen merakyatkan hidroponik melalui alam hidroponik. Kita buat kempen merakyatkan hidroponik, iaitu kita kalau boleh rakyat supaya kita ubah minda kita pergi kepada ini. Sebab apa? Kenapa kita digalakkan makan sayur? Itu satu persoalan besar. Kita ingatkan kita makan sayur, kita dapat kesihatan. Tapi lah ni adakah kita beli sayur sekarang kita dapat kesihatan? Kita dapat pesakit. Dengan kaedah konsep 3T ni, kalau kita rakyat setiap rumah kalau ada 10 takung, dia tak perlu beli sayur kat pasar lagi dah. Ini. Ya, dengan dapat sayur yang sihat, kita educate orang kata daripada sekolah. Di sini kita buat ada kempen hidroponik untuk sekolah-sekolah. Daripada sekolah teknikal kita boleh educate. Ini sekali. Transformasi minda pertanian. Transformasi minda pertanian. Kemudian kita selain daripada itu kita buat kempen sekarang rakyat bumbung hijau. Dia di bangunan-bangunan gedang especially macam Putrajaya kita boleh. Ini kan kalau dalam kajian NASA Down syndrome bangunan sakit ni, jadi dia perlukan ni kan kalau di Amerika Singapura ni dia landscape kan dekat bumbung. Sekarang ni why not kita letak ni atas tanam atau bumbung. Lepas tu kita dapat hasil, kita dapat ROI. Kalau tak buat landscape kita kena buat maintenance setiap ni kan. Jadi ini tak perlu dapat hasil balik. Juga mungkin pada siapa yang inginkan tanaman organik kan, mungkin dia dapat pandai untuk mengawalnya. Terima kasih untuk Cik Ahmad Yahya sebagai usahawan tanaman hidroponik. Kalau nak lebih lanjut bolehlah type dalam Facebook Ahmad Hydroponic, HYDROPONICS, ataupun Alam Hydroponics, Alam ALAM HYDROPONICS Berhad, BERHAD. InsyaAllah nanti akan dapatlah maklumat yang akan muncul. Dan juga terima kasih juga Cik Faisal menggunakan sebarang pengguna tegar untuk bagi halaman hidroponik ini. Banyak manfaat yang dapat kita perolehi. Dan juga terima kasih kepada Puan Khadijah Surif. Jadi boleh jadikan sebagai orang kata informasi lah kepada suri rumah, khususnya yang nak menghias rumah, dan pada masa yang sama dapat jadikan tanaman itu sebagai sumber makanan di rumah. Betul. Terima kasih sekali lagi kerana menghiasi kita punya ruang MHI pagi ini dengan penuh rasa segar, udara segar pagi-pagi ini. Terima kasih kepada semua tetamu. Kita nak berehat seketika. Selepas kembali nanti kita akan bersama dengan seorang penyanyi namanya Amira. Kembali selepas ini di Malaysia hari ini.